Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video ini adalah video khas dihasilkan oleh SK Pulau Meranti bagi menyampaikan info dan maklumat mengenai PBD iaitu Pentaksiran Bilik Darjah. Sebelum itu, ingin kami sampaikan info terkini kepada ibu bapa iaitu amalan peperiksaan adalah dimansuhkan, bermaksud tiada lagi peperiksaan yang dilaksanakan. Seterusnya, kini sepenuhnya PBD iaitu Pentaksiran Bilik Darjah. Hal ini bagi menekankan budaya pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi murid-murid. Dalam Pentaksiran Bilik Darjah, pelbagai aktiviti PDP akan dinilai melibatkan projek mudah, main peranan, permainan, bercerita, kuis dan juga pembentangan. Apakah itu PBD? PBD, Pentaksiran Bilik Darjah, merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. PBD lebih bersifat formatif iaitu mengutamakan kemajuan setiap murid dan membantu guru membuat diagnostik bagi mengesan perkembangan pembelajaran murid dari masa ke semasa serta merancang pengubahsuaian kaedah pengajarannya. Apakah perbezaan antara PBS dan PBD? PBS ialah pentaksiran berasaskan sekolah, suatu pentaksiran yang bersifat holistik untuk menilai aspek kognitif, intelek, afektif, emosi dan rohani dan psikomotor jasmani. Ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan kita. Oleh itu, terdapat 4 komponen dalam PBS iaitu pentaksiran pusat PP, pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan core curriculum PAJSK, pentaksiran psikometrik PPSI dan pentaksiran bilik darjah PBD. PBD pula ialah pentaksiran yang berlaku secara berterusan sepanjang PDP bagi semua mata pelajaran. PBD bukanlah untuk membandingkan tahap penguasaan murid tetapi bertujuan untuk membantu dalam perkembangan pembelajaran murid di samping membantu guru menambah baik pengajaran mereka. Apakah mata pelajaran yang terlibat dengan PBD? Semua subjek sekolah rendah tahun 1 hingga tahun 6 akan terlibat dengan PBD. Namun begitu, bagi tahun 1, hanya subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab Komunikasi, Matematik, Pendidikan Islam dan Moral, Pendidikan Kesenian, Muzik dan PSV, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, serta Sains sahaja yang terlibat. Bilakah PBD bermula? PBD dahulunya dikenali sebagai pentaksiran sekolah iaitu PS bermula pada tahun 2011. Pada tahun 2016, PS mula dikenali sebagai PBD, Pentaksiran Bilik Darjah. Sasaran, siapakah sasaran bagi PBD? Semua murid akan terlibat dalam proses pentaksiran bilik darjah. Mengapakah PBD sangat penting? PBD sangat penting dalam membantu guru dapat menggalakkan pemikiran ingin tahu, kritis dan kreatif, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran, menerapkan nilai ketuhanan, nilai murni, estetika dan patriotisme, mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran, mengetahui keberkesanan pengajarannya, serta dapat mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Apakah kaedah pelaksanaannya? PBD dilaksanakan secara berterusan semasa proses PDP sepanjang tahun. PBD dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pentaksiran seperti pemerhatian, penulisan, lisan, kerja projek, kuis, pembentangan dan lain-lain aktiviti pembelajaran berdasarkan standard prestasi dan juga pertimbangan profesional guru. Apakah pertimbangan profesional?
Pertimbangan profesional merupakan satu bentuk keputusan berkaitan pembelajaran murid yang dibuat oleh guru secara beretika menggunakan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman berdasarkan standard prestasi dan data perkembangan penguasaan murid dalam pembelajarannya. Bagaimana guru menentukan tahap pencapaian murid? Tahap pencapaian murid ditentukan melalui ketetapan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran yang dinilai. Berdasarkan pencapaian standard ini, murid dirujuk kepada tahap penguasaan TP1 hingga tahap penguasaan 6 TP6 berdasarkan petunjuk prestasi yang ditentukan. Berikut penerangan secara ringkas TP tahap 1 tahu, TP2 tahu dan faham, TP3 tahu, faham dan boleh buat, TP4 tahu, faham dan boleh buat dengan beradab, TP5 tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji, TP6 tahu, faham dan boleh buat dengan beradab misali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Faizah Alisha binti Abdul Razak daripada Kesultanan Kemenang. Hari ini saya akan melakukan apresiasi seni terhadap karya saya. Ini ialah hasil karya alat pertahanan diri terabai ikan saya yang menggunakan teknik tekan dan ukian. Antara alat dan bahan yang saya gunakan ialah gam, kertas warna, gunting, pensel, pen marker, pita pelekat, benang bulu kambing dan cardboard. Seperti yang kawan-kawan dapat lihat, jika terabai ini dihasilkan dengan menggunakan lilitan benang bulu kambing bagi menggantikan teknik tekan kerana saya tidak mempunyai bahan untuk menghasilkan tekan. Manakala corak di dalam bahagian tengahnya dihasilkan menggunakan kertas warna bagi menggantikan teknik ukiran. Karya saya menggunakan unsur seni garisan melengkung pada teknik ukiran. Karya ini juga menggunakan rupa geometrik berbentuk heksagon. Saya menggunakan warna primer kuning dan coklatnya yang warna tanah tingkainya. Ini dapat menghasilkan fisik rekaan yang kontra dari segi warna. Saya berasa amat gembira dapat menghasilkan karya terabai meskipun ini tidak kreatif. Proses penghasilan karya ini sangat mencabar dan sangat teruja kerana dapat menyambut cabaran menghasilkan karya ini. Semoga karya ini dapat menjadi inspirasi buat diri saya dan rakan-rakan yang lain untuk terus berkarya pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Seterusnya, bagaimana ibu bapa dapat mengetahui perkembangan dan pencapaian murid? Tahap penguasaan murid dalam PBD direkodkan dalam template yang telah disediakan dan dilaporkan kepada Jawatan Kuasa Jaminan Kualiti PBD di peringkat sekolah kepada murid dan ibu bapa. Berikut merupakan contoh template PBD yang telah direkod. Seterusnya, apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa terhadap laporan prestasi dan tahap penguasaan murid? Pertama sekali, berdasarkan laporan PBD yang telah diterima, ibu bapa boleh menyemak tahap penguasaan setiap mata pelajaran anak berdasarkan laporan PBD. Kemudian, memantau latihan dan ulang kaji anak di rumah bagi meningkatkan pencapaian prestasi dari masa ke semasa. Sentiasa berhubung dengan guru mata pelajaran untuk mendapatkan cara terbaik dalam membantu penguasaan anak di rumah. Berapa kerap PBD dilaporkan? Pihak sekolah akan mengeluarkan pelaporan PBD 2 kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan juga akhir tahun. Semakan atas talian juga dibuka bagi setiap hujung semester menggunakan link yang akan dikongsikan oleh guru kelas. Seterusnya, apakah peranan pihak pentadbir dalam memastikan proses PBD dapat dilaksanakan secara mampan? Pihak sekolah melalui Jawatan Kuasa Penjaminan Kualiti dari semasa ke semasa sentiasa memastikan PBD dapat dilaksanakan secara kemas dan tersusun mengikut perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian yang telah ditetapkan. Selain itu, para pentadbir juga membantu guru meningkatkan kualiti pentaksiran dari masa ke semasa.
apakah tindakan guru terhadap hasil laporan pencapaian murid? Di peringkat guru subjek, laporan PBD merupakan rujukan utama terhadap status perkembangan murid secara holistik, sama ada dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai. Justru itu, beberapa strategi dan kaedah penyampaian dalam PDPC akan dinilai semula seiring dengan keperluan dan tahap murid, sama ada pemulihan, pengayaan ataupun kumpulan kecemerlangan. Akhir kata dari kami, bukit sama didaki, lurah sama dituruni demi kemanjadian anak-anak kita. Pihak sekolah SK Pulau Meranti mengharapkan agar video ini dapat memberi pemahaman dan penerangan yang jelas mengenai PBD kepada ibu bapa semua. Sekian, terima kasih.